This video is brought to you by Shopee Shop Saviosa Store. Mereka menawarkan kepada kita One Piece Magic Mark Color Changing Ceramic Glass yang sangat sesuai dijadikan sebagai hadiah kepada keluarga korang, kawan-kawan korang, pekerja, rakan sekerja mahupun untuk kegunaan korang sendiri. Mark ajaib ini sangat-sangat menarik bagi aku sebab bila kita tuang air dalam mark ini, color mark tu akan bertukar. Nak pula macam Luffy ni. Nampak gambar seketul Luffy je, tapi bila tuang air, naiklah gambar dia dalam gear second dia tu. Korang kena dapatkan segera sebab diorang ada follower voucher, which means during check out barang, korang terus akan dapat voucher dan korang boleh letak nama korang free of charge, dan setiap minggu random free gift akan diberikan untuk lucky buyer. Dapatkan segera Magic Mark ini only at Saviosa Store. Link aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Guys, kepada korang yang sedia maklum atau belum lagi tahu, kat channel aku telah pun activate special thanks punya button tau. Dan kepada korang yang telah pun berikan korang punya contribution, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada korang yang nak contribute kepada channel aku, sangat-sangatlah dialu-alukan dan aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua chapter review yang terbaharu dan terkini, iaitu chapter yang ke-1064, yang mana dalam chapter pada kali ini kita akan melihat pertarungan yang sengit antara Trafalgar D. Waterlaw dan Marshall D. Teach aka Blackbeard, dan juga bakal melihat kemampuan sebenar kru Heart Pirates yang lainnya. Kalau sebelum ni kita sangkakan yang hanya Law sahaja yang kuat dalam Heart Pirates ini, ternyata kita telah memandang rendah kepada nakama Law yang lainnya. Kemudiannya kita juga bakal melihat nasib kepada Puding yang dikatakan oleh Broly dalam chapter yang lepas telah pun diculik oleh dua bayangan hitam yang berada di belakang Puding, dan kita juga bakal mengetahui perkembangan seterusnya bagi keseluruhan Mugiwara Pirates crew yang kini sedang berada di Egghead Island, pulau masa hadapan milik Vegapunk ini. Akhir sekali kita bakal melihat satu pendedahan yang besar daripada Dr. Vegapunk sendiri. Tapi sebelum itu, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter 1063 yang bertajuk My Only Family yang lepas, kita dapat melihat Vegapunk Atlas yang telah pun meninggalkan Luffy setelah Luffy, Chopper dan Bonnie selesai menjamu selera. Luffy kemudiannya telah menemui satu mesin yang membenarkan mereka untuk menukar pakaian yang baharu. Walau bagaimanapun, apabila sebuah pasifista yang mempunyai reka bentuk Bartholomew Kuma telah pun hadir dan memburu mereka yang dianggap telah mencuri pakaian-pakaian baharu tersebut, namun demikian Bonnie telah pun menghalang Luffy yang cuba untuk menyerang pasifista Kuma tersebut dan mengesahkan bahawa Kuma adalah ayah kepada Bonnie dan satu-satunya keluarga yang dimiliki olehnya. Sementara itu, Blackbeard Pirates telah pun menyerang Heart Pirates untuk mendapat kesemua salinan road poneglyph yang dimiliki oleh Law. Dalam pertarungan tersebutlah kita semua telah didedahkan dengan kemampuan buah iblis milik Burgess, Van Augur, Doc Q dan Stronger. Dan akhir sekali pada penghujung chapter, kita dapat melihat Law dan Blackbeard yang sedang bersiap untuk bertempur, dan siapa yang menang bakal mendapatkan segala-galanya. So nak tahu apa yang berlaku dalam chapter yang ke-1064 ini? Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaharu dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzu Yarudomo. Tajuk bagi chapter yang ke-1064 ini berjudul Egghead Lab Phase. Dalam cover page pada kali ini kita dapat lihat sambungan bagi Germa 66 Cold-Blooded Voyage volume yang ke-22 dengan tajuknya Kuzan and Augur of Blackbeard Pirates, yang menunjukkan kepada kita watak Puding yang telah diculik oleh Kuzan dan Augur yang kini sedang berada di atas kapal Blackbeard. Membuka tirai chapter pada kali ini kita ditunjukkan dengan Blackbeard yang sedang tergelak dan mengatakan bahawa tidak kira ke mana engkau pergi, engkau tidak akan
akan terlepas sambil menggunakan kemampuan buah iblis Gura-Gura Nominya itu. Law kemudiannya menyuruh Hakugan yang merupakan salah seorang daripada nakamanya untuk menuju ke Polar Tank, dan Hakugan terus mentaati arahan daripada kaptennya itu. Manakala Shachi dan Penguin juga telah diarahkan untuk menyelam ke dalam lautan oleh Law, dan kedua-dua anak kapalnya mengatakan kepada Law untuk menyerahkan hal tersebut kepada mereka. Law kemudian dengan kalimah Room telah pun mencipta satu ruangan sfera yang mengelilingi dirinya, Blackbeard, Doc Q dan Stronger yang sedang terapung di udara. Blackbeard yang mendengarkan kalimah Room tersebut menjadi kerisauan, dan kemudiannya dengan tiba-tiba dengan gerakan amputate-nya, Law telah pun membelah dua badan Stronger yang sedang ditunggangi oleh Doc Q dan Blackbeard itu. Blackbeard sangat terkejut menyaksikan hal tersebut dan mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Law ini adalah berbeza dengan apa yang dia telah diberitahu kepadanya tentang kelebihan Law ini, menyebabkan Tish tertanya-tanya, adakah ini merupakan satu awaken teknik bagi OP-OP Nomi milik Law. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Blackbeard yang sedang berada dalam ruangan Room milik Law telah pun menggunakan satu gerakan baharu Gura-Gura Nominya yang diberi nama sebagai Crush, yang telah berjaya untuk memecahkan Room yang telah dihasilkan oleh Law sebentar tadi, dan bahkan Shockwave yang terhasil daripada serangan tersebut telah menyebabkan rekahan pada pulau tempat nakama Law sedang berdiri, menyebabkan ahli Heart Pirates itu telah merasakan gelombang yang dihasilkan oleh Blackbeard, mengatakan bahawa inilah sebuah gegaran yang mampu dihasilkan oleh Gura-Gura Nomi, sambil Blackbeard yang masih terapung di udara sedang tergelak. Z ha 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 ha. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, Doc Q yang melihat haiwan peliharaannya itu terbelah dua telah bertanyakan adakah Stronger telah pun mati, dan sangat marah kepada Law yang telah menyebabkan haiwannya itu sedemikian. Doc Q kemudiannya telah melemparkan sebakul eksplosif apple ke arah Heart Pirates, menyebabkan keseluruhan nakama itu lintang pukang berlari kerana mereka sememangnya mengetahui bahawa buah apple tersebut adalah bom. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Penguin yang berada di dalam laut yang sedang menyedut sebanyak mungkin air yang mampu disedutnya, dan kemudiannya telah menembak air tersebut keluar dari mulutnya tepat ke arah buah apple bomb yang masih lagi berterbangan di udara, dan menyebabkan buah apple bomb tersebut telah pun meletup di tengah-tengah ruangan udara. Doc Q yang melihatkan hal tersebut sangatlah terkejut memandangkan dia masih lagi sedang terapung di udara dan berada tidak jauh daripada radius letupan buah apple tersebut. Penguin kemudiannya telah mengatakan kepada Blackbeard Pirate agar tidak memandang rendah kepada Heart Pirates, because we have grown up in the extreme cold water of the cold blue. Jangan fikir yang kalian akan mampu untuk tewaskan kami dalam pertempuran di lautan. Kemudiannya Heart Pirates mengatakan bahawa sekiranya mereka dapat menenggelamkan kapal Blackbeard, maka... Dan panel yang seterusnya menunjukkan Beppo sedang memberi amaran kepada Jean Bart bahawa ada sniper musuh dari arah pukul 3. Jean Bart kemudiannya mengatakan bahawa baiklah, dia akan melindungi kapten mereka dan terus berdiri di belakang Law untuk melindungi Law daripada Van Augur. Van Augur sendiri bahkan mengakui bahawa pertahanan Jean Bart itu adalah kuat. Kemudian pada panel yang seterusnya, Law telah pun menggunakan serangan shock wheel kepada Blackbeard, menyebabkan pedang milik Law itu telah pun memanjang dan menikam perut Blackbeard. Sekali lagi menyebabkan Blackbeard penasaran apakah ini semua. Kemudiannya pedang tersebut semakin memanjang dan telah menembusi perut Marshal D. Teach dan menyebabkan darah telah tersembur keluar dari mulut Blackbeard. Pada panel yang seterusnya pula, Blackbeard dilihat berada dalam keadaan yang parah sambil terjatuh. Van Augur yang menyaksikan hal tersebut telah berkata bahawa itulah yang akan berlaku sekiranya engkau bertindak melulu. Kemudian dengan teknik warpnya, Van Augur telah pun menteleportasi dirinya dan Blackbeard untuk menuju kapal mereka. Van Augur kemudiannya telah memanggil kaptennya itu. Blackbeard yang sedang terbatuk yang menyedari bahawa mereka sedang menuju ke Saber of Zebek telah bertanyakan kepada Van Augur adakah mereka sepatutnya menuju kapal. Kemudian Blackbeard mengatakan kepada Augur, jangan jadi gila, aku adalah Blackbeard. Kemudian pada panel yang seterusnya, tiba-tiba Blackbeard telah muncul di hadapan Law dan mengatakan bahawa satu-satunya pilihan adalah untuk terus maju ke hadapan sambil tergelak dalam keadaan yang terbatuk-batuk. Law yang menyaksikan hal tersebut telah bertanyakan kepada Blackbeard adakah semua officer Blackbeard merupakan pengguna buah iblis. Law kemudian menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa ini bermakna yang kelemahan Blackbeard adalah lautan. Namun Blackbeard telah menafikan perkara tersebut dan mengatakan bahawa itu sebenarnya adalah sebuah kelebihan, lagipun ianya merupakan buah iblis. Dalam panel yang kemudiannya pula, kita dapat melihat kapal Blackbeard yang sedang diserang oleh Polar Tank dari dalam lautan, menyebabkan kru Blackbeard kini sedar yang Polar Tank sedang cuba untuk menenggelamkan kapal mereka dari bawah dan mengatakan bahawa tiada sesiapa yang pernah kabarkan kepada mereka bahawa Heart Pirates boleh menjadi sekuat ini di lautan. Pada panel yang seterusnya pula, Oda menunjukkan kepada kita
semua dua orang anak kapal Blackbeard yang sedang bercakap dengan seorang banduan yang mereka miliki dalam sebuah sel kurungan. Mereka mengatakan bahawa kini mereka sedang diserang oleh Lanun, akan tetapi ianya akan berakhir tidak lama lagi kerana kapten mereka adalah Blackbeard. Dan ternyata dalam panel yang seterusnya kita dapat melihat bahawa banduan tersebut adalah Charlotte Pudding yang sedang tersenyum dan mengatakan bahawa sekiranya Mama masih lagi hidup, kalian pasti tidak akan berceloteh sekarang ini. Anak kapal Blackbeard tersebut kemudiannya hanya tergelak dan menjawab bahawa yang sedang menentang Blackbeard kini tak lain dan tak bukan adalah si dia yang bertanggungjawab untuk membunuh Big Mom. Mereka menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa sekiranya All Legends masih lagi hidup, mana mungkin era baharu dapat maju ke hadapan. Dan pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Blackbeard yang sedang menahan serangan daripada Law dengan menggunakan kemampuan gura-gura nominya, dan kemudiannya dengan menghalakan tangannya ke hadapan, dia telah melafazkan kalimah Black Vortex. Aduhai geng, adakah ini pengakhiran bagi Law guys? Yalah, maksud aku Black Vortex ini akan menarik Law ke arah Blackbeard, dan sekiranya Blackbeard mampu menyentuh Law, maka kemampuan buah iblis Law akan hilang. Inilah gerakan yang telah menumpaskan Ace suatu ketika dahulu. Macam mana menurut korang guys? Please drop your comment down below. Kemudian panel telah beralih ke arah Marine Headquarters, yang mana Sakazuki Akainu telah pun mendapat laporan bahawa kini di Winner Island, Blackbeard Pirate dan Heart Pirates telah berjumpa. Akainu yang mendengarkan berita tersebut telah mengeluh dan bertanyakan bahawa apakah yang dia mampu lakukan kini hanyalah untuk menantikan semuanya berakhir. Menjadi seorang Fleet Admiral tidak pernah menjadi senang. Panel kemudiannya telah beralih ke arah Future Island Egghead. Pacifista Kuma kini telah tiba-tiba berhenti daripada menyerang Luffy dan yang lainnya. Rupa-rupanya pada panel yang seterusnya baru kita tahu bahawa Luffy, Chopper, Jinbei dan Bonnie telah terselamat dek kerana kemampuan buah iblis Bonnie yang telah menukarkan usia setiap seorang daripada mereka, menyebabkan Pacifista Kuma kini tidak lagi dapat mengecam mereka semua. Luffy yang kini telah berada pada usia 70 tahun telah bertanyakan kepada Bonnie, tak boleh ke kalau dia tukarkan Luffy kepada usia lebih baik untuk menyembunyikan Luffy? Luffy turut mengatakan bahawa dia faham apa yang sedang dirasai oleh Bonnie, akan tetapi Kuma yang telah menyerang mereka bukan Kuma yang asli, dan sekiranya Luffy tidak menyerang Kuma tersebut, maka mereka akan berada dalam masalah. Chopper juga turut bersimpati dengan Bonnie yang mempunyai banyak sejarah dengan Pacifista tersebut dan bertanyakan kepada Bonnie adakah dia boleh menukarkan Chopper untuk kembali normal kerana kini Chopper sudah menjadi tua kerepot. Jinbei yang telah menjadi seorang kanak-kanak pula mengatakan bahawa kini segala-galanya masuk akal. Sekiranya dia dahulunya merupakan manusia biasa, maka benarlah sekiranya dia mempunyai sebuah keluarga. Jinbei kemudiannya menyambung kata-katanya dengan meminta agar Bonnie tidak tersinggung dengan kata-katanya. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut apa yang diketahui oleh Jinbei, Kuma dahulunya merupakan seorang evil king dari Sorbet Kingdom. Panel yang seterusnya menunjukkan Jinbei dan yang lain sedang berada di sebuah tempat pelupusan sampah, dan Jinbei telah menyambung ceritanya dengan berkata bahawa Kuma telah dibuang oleh kaum kerabatnya dan menjadi seorang lanun kemudiannya. Kuma kemudiannya telah menyertai Revolutionary Army. Dia kemudiannya telah ditangkap oleh Marine dan dijatuhkan hukuman mati. Akan tetapi disebabkan oleh Vegapunk teruja dengan fizikal dan kekuatan Kuma yang hebat, maka keadaan tersebut menyebabkan Vegapunk untuk mengklonkan Kuma, menyebabkan Kuma telah dibenarkan untuk kembali berlayar sebagai Shichibukai. Jinbei kemudiannya meminta maaf kepada Bonnie dan bertanyakan adakah semua yang diceritakan olehnya itu adalah benar. Bonnie kemudiannya berkata bahawa dia faham bahagian tentang Shichibukai itu, akan tetapi untuk menjadi sebuah cyborg itu bagi Bonnie tidak ada bezanya dengan sebuah hukuman mati. Sambil Bonnie mencuba sebuah lightsaber yang dijumpainya, Jinbei membenarkan kata-kata Bonnie itu dan kemudiannya bertanya sebanyak manakah dosa yang telah dilakukan oleh Tyrant Kuma ini. Bonnie kemudiannya sambil menghayunkan lightsaber yang berada di tangannya itu telah menjawab soalan Jinbei dengan mengatakan bahawa ayahnya tidak pernah menjadi seorang yang zalim. Kuma hanya benci world government dan dia tidak pernah boleh untuk bekerja sama dengan world government. Pasti world government telah memaksa Kuma dengan cara yang tertentu. Luffy yang menyaksikan Bonnie yang menggunakan beam saber tersebut sangat-sangatlah teruja, dan Bonnie kemudiannya mengatakan bahawa tempat ini pastinya merupakan tempat pembuangan barang kajian Vegapunk yang rosak, tapi yang ini masih berfungsi. Bonnie kemudiannya menyambung lagi kata-katanya dengan berkata, macam mana pun Vegapunk adalah seorang pembunuh yang bersembunyi di sebalik gelaran saintisnya. Ayah aku pernah memberitahu aku bahawa dia merupakan salah seorang daripada bangsa yang istimewa. Habis tu apa? Mereka tak sepatutnya paksa dia untuk melakukan eksperimen. Ianya bukan satu alasan yang bagus untuk membunuh, dan kita dapat lihat Bonnie kini sudah kembali usia asalnya di dalam panel ini. Luffy yang mendengarkan ucapan Bonnie itu sangatlah bersetuju dengan Bonnie. Manakala Chopper pula dilihat tertanya-tanya tentang bangsa istimewa yang disebutkan oleh Bonnie tadi. Panel kemudiannya beralih ke arah Thousand Sunny, yang mana robot yang telah menyelamatkan Thousand Sunny sebelum ini kini sedang terbang ke udara, menyebabkan mereka semua terkejut. Kemudian pada panel yang seterusnya, Vegapunk Lilith telah menerangkan kepada Mugiwara Crew bahawa jet booster yang berada di belakang Vega Force 01 ini adalah satu alat yang menggunakan daya tujah ke depan dan juga anti-gravity. Sebab itulah dia boleh terbang, menyebabkan Frankie menjadi tertanya-tanya tentang anti-gravity itu. Lilith kemudiannya berkata lagi bahawa semua ini mampu untuk dilakukan kerana udara di pulau ini
yang agak berbeza. Tapi lepas ini mereka ingin menggunakan kemampuan ini di mana-mana sahaja. Usopp kemudiannya telah menunjukkan raksasa yang terdapat di bawah mereka dan bertanya adakah ini satu setting masa hadapan. Lilis kemudiannya membenarkan soalan tersebut dan berkata bahawa di sini adalah pulau kami mencipta masa hadapan. Pada panel yang seterusnya kita dapat lihat mereka telah pun tiba di Egghead Island. Lilis menerangkan lagi bahawa ini adalah Egghead the Future Island. Tempat yang berada di atas awan sana dipanggil sebagai Lab Phase. Tempat di atas tanah pula dipanggil Pavilion Phase. Para pengkaji hidup di bawah sana. Nampak gayanya Kapten korang ada di bawah itu tengah buat kacau. Mugiwara Kurl berkata bahawa ianya satu perkara yang melegakan kerana Luffy kelihatan baik-baik sahaja. Frankie kemudiannya telah bertanyakan kepada Zoro, adakah Zoro dan Brook tidak ingin mengikut mereka? Zoro mengatakan bahawa dia ingin menjaga kapal. Begitu juga dengan Brook. Zoro juga berpesan agar mereka tidak mempercayai wanita itu. Baiklah, balas Frankie. Sebaik saja menjejakkan kaki ke tanah Egghead, Usopp, Sanji, Nami dan Robin menyedari bahawa tanah di sana seakan-akan tanah di Skypiea. Mereka mengatakan bahawa ianya sangat menggamit kenangan. Ianya seolah-olah Sky Island yang lain. Frankie pula mengatakan bahawa ini adalah pengalaman pertama baginya. Memandangkan Frankie masih belum menyertai kru semasa mereka menuju ke Skypiea dan Frankie bertanya apakah benda ini. Lilis kemudiannya telah menerangkan bahawa tekaan mereka adalah betul. Lilis juga menerangkan bagaimana dia mampu untuk mengawal pengudaraan di pulau tersebut dengan sempurna. Maka dengan menukarkan kepadatan nukleus pirobloin dan ketumpatan kelembapannya, Lilis telah berjaya mencipta semula Island Cloud dan Sea Cloud Sky Island. Tapi Mugiwara Pirates berkata yang kami belum mampu untuk teka sampai ke tahap itu. Mereka kemudiannya telah tiba di pintu masuk Egghead. Sebelum masuk ke sana, mereka diminta untuk menukar pakaian kepada pakaian pengkaji yang lebih sesuai untuk memasuki kawasan tersebut. Dan hanya dengan menarik satu tuas yang terdapat pada boot yang dipakai oleh mereka, ternyata mereka terus mendapat pakaian yang baharu. Usopp, Frankie, Nami dan Robin telah memakai pakaian yang persis dengan pakaian yang dipakai Luffy, Chopper dan juga Bonnie. Manakala Sanji pula telah memakai pakaian Hawaii seperti mana Jinbe. Nami yang telah dipuji oleh Sanji mengatakan bahawa ini merupakan fashion yang belum pernah dilihatnya sebelum ini. Usopp pula mengatakan bahawa Robin kelihatan kuat dalam pakaian tersebut. Manakala untuk Frankie pula, Usopp mengatakan bahawa tak kisahlah apa yang Frankie pakai, dia tetap kelihatan pervert. Lepas tu si Frankie tu boleh pula dia tanya, kau cakap kat aku ke? Lepas tu dia siap cakap yang pujian itu terlalu melampau. Bagi dia itu satu pujian pula dah. Kemudian pada panel yang seterusnya kita dapat melihat perbualan yang mengatakan bahawa engkau tahu apabila menjadi seorang genius engkau boleh lihat masa depan kau sendiri. Kemudiannya watak yang lainnya bertanya, apakah yang engkau katakan ini Vegapunk? Ternyata pada panel yang seterusnya kita dapat melihat watak Vegapunk Zero One yang sedang mengatakan bahawa dia merasakan yang dia akan mati tidak lama lagi. Dan watak yang sedang berhubung dengannya berkata, hentikan lawak ini, ianya langsung tidak lucu. Dan pada panel yang terakhir kita dapat melihat Vegapunk yang mengatakan bahawa aku hanya ingin kau tahu sahaja Dragon. Dan chapter pun tamat dan minggu depan chapter bakal berehat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next video. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi